Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Presiden Parti Amanah Negara melihat pergolakan yang berlaku di Malaysia sekarang, terutama di bawah pentadbiran kerajaan pimpinan Tan Sri Mahyudin Yassin sebagai Perdana Menteri. Kita rakyat Melaya, kemudiannya rakyat Malaysia menerima sistem parliamentary demokrasi, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, pemisahan kuasa eksekutif, legislatif dan kuasa yang paling tinggi di bawah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Sejak pilihan raya pertama diadakan pada tahun 55, rakyat Melaya, kemudiannya rakyat Malaysia menerima sistem parliamentary demokrasi untuk diamalkan di Malaysia. Kita tidak memilih sistem monarki mutlak atau komunis, tetapi kita memilih sistem demokrasi berparlimen. Setelah berlaku pilihan raya yang pertama tahun 55, parti yang menang direstui oleh British untuk memerintah Melaya, di mana Tengku Abdul Rahman menjadi ketuanya. Kemudian diikuti dengan pilihan raya selepas merdeka tahun 59. Parti Perikatan mendapat majoriti ahli parlimen dan diikuti seterusnya sampailah kepada Perikatan bertukar kepada Barisan Nasional. Pada tahun 74, Barisan Nasional pula memperolehi majoriti dan mereka memerintah. Setiap kali pilihan raya ada sahaja pihak-pihak yang tidak berpuas hati, terutamanya di kalangan parti pembangkang. Walau bagaimana tidak berpuas hati pun, mereka tetap menerima keputusan yang majoriti menjadi pemerintah. Soal tidak puas hati itu dikemukakan dalam bentuk bantahan sama ada di mahkamah, di media, atau himpunan-himpunan menandakan tidak puas hati mereka. Tetapi sistem parliamentary demokrasi itu terus didokong oleh rakyat Malaysia dan parti-parti politik yang berdaftar di Malaysia. Ya, kita tak bersetuju dengan kepimpinan Tun Mahathir. Kita waktu itu berlawan dengan beliau dengan apa cara menurut saluran demokrasi. Dan rakyat tetap memilih parti beliau untuk memimpin. Dan beliau menjadi Perdana Menteri. Begitulah juga zaman Pak Lah. Najib, di zamannya berlaku skandal 1MDB. Kita berlawan. Kita bergabung dengan NGO, kita berlawan dengan Barisan Nasional. Akhirnya rakyat memihak kepada pembangkang, iaitu Pakatan Harapan, dan Pakatan Harapan mendapat suara majoriti, parlimen majoriti, maka mereka lah memerintah. Sekarang ini, apa yang diusahakan oleh rakyat Malaysia sejak daripada tahun 55 hancur pada tahun 2020. Di mana melalui gerakan Sheraton ataupun dikenali dengan gerakan Syaitan telah melingkupkan sistem yang diamalkan di Malaysia sejak daripada tahun 55 dan hancur pada tahun 2020. Kita lihat pentadbiran yang diambil secara tidak demokrasi, tidak suara rakyat ini akan berlaku kepincangan, dan kita boleh lihat dengan jelas kepincangan itu berlaku begitu ketara sekarang ini. Mereka yang mengambil alih pentadbiran ini tidak dihormati oleh rakyat. Saya yakin ianya juga tidak dihormati oleh pegawai-pegawai kerajaan. Saya sendiri sebagai yang dilantik oleh Perdana Menteri waktu itu untuk menjadi Menteri Pertahanan,
Saya tahu saya tidak ada pengalaman pentadbiran, tambah pula lagi pentadbiran begitu besar sebagai Menteri Pertahanan. Tetapi bila saya pergi ke MINDEF, saya disambut, dan dalam majlis perbincangan mereka yang beruniform yang tidak beruniform memberi kerjasama sepenuhnya. Kerana mereka tahu kita datang dengan mandat rakyat. Ketika hendak membuat Defense White Paper, pegawai-pegawai Kementerian Pertahanan, uniform dan tak beruniform, jeneral-jeneral tentera, semua memberi kerjasama yang cukup hebat. Kerana kita datang dengan kemenangan dalam pilihan raya dan sistem yang dipilih di Malaysia, parliamentary demokrasi. Sejak bulan Mac tahun 2020, kerajaan backdoor government ini saya yakin tidak dihormati oleh pegawai kerajaan, dan sekarang ternyata berlaku. Dan dia berlaku di satu institusi yang paling penting, iaitu di Kementerian Dalam Negeri. Dan Ketua Polis Negara mendedahkan segala kepincangan yang berlaku. Itu baru Kementerian Dalam Negeri, belum lagi kementerian-kementerian yang lain. Saya yakin ia berlaku perkara yang sama. Kita dahulu Pakatan Harapan setiap 2 minggu atau kurang-kurang sebulan, pihak KSN akan memanggil menteri-menteri dan pegawai-pegawai menteri untuk diberi taklimat pencapaian buku harapan. Setiap kementerian capai 10% kah, 15% kah, 20% kah, diberi taklimat. Kerajaan Perikatan Nasional, Barisan Nasional sekarang tak ada apa-apa buku panduan. Tak ada manifesto. Sebab itu rakyat jangan marah pada mereka, sebab mereka tak ada panduan. Sebab itu ada timbalan menteri boleh duduk 2 bulan di luar negara. Ada menteri yang tidak pergi pejabat. Pergi tak pergi pun kita tak tahu. Dia buat kerja tak buat kerja pun kita tak tahu. Kerana tidak ada apa yang mereka nak capai. Kerana parti pendukung utama yang menjalankan gerakan Sheraton itu berlainan parti, berlainan dasar, berlainan arah. Terutamanya antara UMNO, Bersatu, PAS dan Serpihan Keadilan diketuai oleh Azmin. Semuanya hanya ada matlamat peribadi. Kita telah lihat kepincangan di kalangan pegawai-pegawai custom, pegawai-pegawai immigration, dan belum lagi didedahkan tentang keadaan di kementerian-kementerian lain. Inilah rakyat kena lihat betapa apabila kuasa diambil alih tidak melalui peraturan biasa, tidak melalui mandat rakyat, hancurlah suatu pemerintahan itu. Bila kerajaan ini pincang, saya sebut berkali-kali, yang susahnya bukan yang mengambil alih pemerintahan, bukan yang kena ambil alih. Mereka itu ada gaji, ada elon, boleh hidup. Tetapi rakyatlah yang akan menderita akhirnya. Sekarang ini, tadi kita dengar Tan Sri Arif, seorang yang amat arif, seorang yang terlibat dalam undang-undang dan mempunyai integriti yang tinggi. Bagaimana kedudukan ekonomi Malaysia sekarang ini. Pelabur-pelabur yang mula lari ke Vietnam, ke Kampuchea, ke Indonesia dan sebagainya. Dengan pemerintahan yang begini, kalau berterusan begitu lama, yang akan menderita nanti ialah rakyat jelata. Oleh itu, carilah jari penyelesaian terbaik. Sama ada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang punya kuasa membuat sesuatu, selamatkan negara ini. Beri mandat semula kepada mereka yang perlu mandat, ataupun buat pilihan raya segera. Kerana lama lagi mereka memerintah secara backdoor ini, terus kekal memerintah, punahlah yang berlaku kepada Malaysia. Hari ini kita malu ke seluruh dunia bagaimana Ketua Polis Negara mendedahkan kepincangan yang berlaku. Dan beliau sendiri minta supaya pihak SPRM menyiasat bagaimana menteri boleh naik jet eksekutif, bagaimana bila pergi satu tempat dengan orang lompat dan sebagainya. Ini bukan aduan JKK. Ini bukan aduan Tok Imam Masjid yang terpencil di baling. Ini aduan Ketua Polis Negara.
artinya negara kita berada dalam keadaan yang cukup pincang. Tan Sri Mahyudin Yassin, akuilah kegagalan kamu. Please resign. Menghadap di Pertuan Agong, serah semula mandat kepada mereka yang beri mandat. Otherwise, Malaysia akan lingkup di bawah pentadbiran yang kamu mulakan melalui langkah syaitan yang tidak menghormati mandat rakyat. Terima kasih.